Itu aja agama sebenar. Tak boleh iktiraf apa-apa agama selain pada Islam. Bahkan kita kena belajar supaya kita reti Islam, kita faham Islam, kita jaga Islam, supaya kita takkan mati melainkan dalam agama Islam. Bahkan Islam yang kita dapat bukan saja untuk kita, bahkan kita nak supaya semua orang yang tak Islam masuk Islam. Itulah Nabi-Nabi, itulah Rasul, itulah sahabat, itulah tabi'in, tabi'in, dan itulah ulama'-ulama' kita dulu. Yang tu yang kita susah-susah buat sekolah, ngaji sekolah, baik sekolah Arab, ngaji pondok, pasal apa? Supaya nak ajak balik Islam hak betul ni. Kalau takat nak ajak Islam macam sekolah kebangsaan, hampa duk belajar sekolah kebangsaan. Sekolah kafar, hampa duk belajar sekolah kafar. Tapi ajar itu apa? Ajar itu, ajar sekadar pengetahuan yang, pengetahuan apa-apa periksa. Itu lah. Satu orang Islam dia tak jadi gagah. Pasal dia tak faham betul. Itu yang kita kena macam taubat ngaji lain nak pondok ni. Bagi betul balik, pahamai dah. Okey, kita duk ambil pahamai hak mula kali ni. Apa dia? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi faham tu, Allah lah satu-satunya Tuhan. Lagi, selain pada Allah Ta'ala adalah palsu. Bila kata Allah satu-satunya Tuhan, tentulah agama yang dibawa, yang diredai hanyalah Islam. Lain pada Islam naklah ditolak. Satu bila lain pada Islam naklah ditolak, boleh tak kita memuliakan agama lain? Ikut kaedah ajaran Nabi SAW? Tidak. Tidak. Istilahnya tidak. Kita tak boleh memuliakan apa-apa ajaran selain pada Islam. Apatah lagi menghormati, apatah lagi menyembah, apatah lagi mengiktiraf, mengakui hampa pun bagus juga. Hampa pun pergi syurga. Kami pun pergi syurga. Kami cara kami, hampa cara hampa. Betul tak pahaman tu? Betul tak pahaman tu? Sesat tu. Tak mana sesat? Jawab tak? Kita pergi syurga, dia pun pergi syurga. Tentu salah. Satu zaman saya dulu, nak cerita tentang pergi syurga. Kalau kita kata kita pergi syurga, okey tak? Kalau orang Kristian, dia kata dia pergi syurga, betul tak ayat tu? Tak betul tak? Hampa jealous tak dengar tu? Zaman saya dulu, pasal zaman dulu orang mengaji je. Kalau tambah cerita-cerita bab Islam, bab Tuhan ni sebenar ialah Allah, bab syurga, nak kata kita orang Islam masuk syurga. Bila orang kafir dia kata dia agama benar, orang dulu marah tau. Orang mana? Orang Islam dulu, orang tua-tua dulu. Kalau kafir kata kita pun agama betul juga, kita pun mau pergi syurga juga. Dan kalau dia kata dia masuk syurga, kita kata you boleh masuk syurga. Tak ada lah. You orang kafir mana boleh masuk syurga? Pasal apa pula kita orang kafir tak boleh masuk syurga? Dia orang kelahi tu, lawan. Pasal you tak ada Islam, Islam saja agama betul. Oh, kita orang tak ada betul ke? Mana betul? Lu sembah tokoh, mana betul? Dulu dia orang kelahi. Kelahi betul-betul. Kalau kata dia kafir tu, dakwah sampai dia masuk Islam lah. Tunjukkan kata Islam ni agama betul. Dan kalau katalah, saya nak tunjuk sensitivity tu. Kalau ada orang kafir, orang Kristian misalnya, dia kata dia masuk syurga, tambah dia nyanyi lah. Dia nyanyi apa? Dia nyanyi dia nak masuk syurga. Dia tunggu awet dia kat syurga. Orang-orang ulama zaman saya dulu lah, zaman saya kecil-kecil tu, dia bangun bantah tau. Pasal apa? Pasal orang Kristian nyanyi lagu, dia duk tunggu awet dia kat syurga. Kita jealous dengan ayat tu. Siapa? Hang kafir Kristian mana boleh kata bab syurga? Hang tak layak sebut bab syurga. Itu adalah sensitiviti agama kami. Syurga ni orang Islamnya. Kafir mana ada masuk syurga? Tak ada. Kafir yang dah sampai seruan Islam, suruh masuk Islam. Macam mana kita belajar alif fatrah apa dulu. Bila dia kata dia masuk syurga, tak betul. Betul orang dulu marah. Ada lagu yang kata dia mati, dia tunggu awet dia masuk syurga. Ada. Lagu tu lah, lagu Eliket tu.
Nak dengar lagu tu? Macam mana? Nyanyi sikit begini. Suara sedap sikit ni. Dia kata apa? Andainya aku pergi dulu sebelummu. Ada lagu itu kan? Apa saya dengar? Haji tahu lagu tu? Tak tahu ni. Oh, ni warak anak ustaz. Anak dengar lagu merepet. Tapi ada lagu tu. Ada di antara lirik dia ada sebut macam ni. Di pohon cemara ku lukiskan kata cinta. Bulan tersenyum dan bersinar. Tapi belakang tu dia kata apa? Ku nantimu di pintu syurga. Dia apa? Kristian tu. Penyanyi tu siapa nama vokal dia? Mana tahu tak? Budak pondok ni bagus, dia warak. Dia tak tahu. Siapa nama mendatang tu? Rambut macam rambut sarang tebuan tu. Kan rambut dia macam sarang tebuan kan? Ini lagu tu. Siapa nama dia? David Arumugam. Wah, nama dia. David Arumugam. Oh, dia nyanyi lagu tu. Zaman saya dulu, geng-geng saya hak bodoh-bodoh mak rock pun marah. Dia kata, apa ni Kristian masuk syurga? Pui oh. Pasal apa? Pasal dia faham. Walaupun dia tu sembahyang melolak. Sembahyang tak betul. Sembahyang bukan sembahyang. Tapi dia dengar kafir kata masuk syurga macam mana? Berdesing ni kau. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, jangan kata berdesing. Nyanyi tak apa. Bahkan sama-sama nyanyi. Apa? Hari Raya, hari untuk semua. Okey. Sagi Depa Wali pun, Depa Wali, Depa Raya, Depa apa lagi? Kongsi Raya, kongsi Raya. Dia boleh kongsi yo. Kongsi Raya, kongsi pusam, bohbian. Depa Raya tu dia buat reka istilah tu. Depa Raya, lagi Christmas Raya. Apa maksud Christmas Raya? Combine kan? Hari Krismas pun, kita pun raikan juga hari Krismas. Macam mana Kristian raikan hari Krismas. Salah tu kalau ikut Pak Akidah. Pasal itu berarti mengiktiraf ada agama lain. Mengiktiraf agama lain berarti mengiktiraf ada selain pada Allah Ta'ala boleh disembah. Kita dok kata Merry Christmas tu maksudnya seolah-olah kita kata hampa agama Kristian ni bagus. Hampa dok kata Isa anak Allah Ta'ala ni betul. Teruskanlah sembah ni, selamatlah menyambut hari Kristian. Hari apa? Hari Christmas. Seolah-olah kita bagi pengiktirafan macam tu. Soal. Apa hukum iktiraf macam tu? Iktiraf macam tu nama dia murtad. Kalau ikut kaedah orang kaedah. Murtad pasal apa? Pasal mengiktiraf ada agama selain pada Islam. Pasal mengiktiraf ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Okey. Yang ni lah akidah besar sekali yang kita kena jaga. Pasal rata-rata kita orang Islam di Malaysia ni yang diajar dengan fahaman kebangsaan, ini akidah orang Islam kita lah ni. Satu orang Islam kita dengan orang kafir, kalau tak mengaji betul-betul sama je. Begitu. Fahaman kebangsaan. Orang Islam kita adalah yang pakai tudung. Pakai tudung pasal dah daripada rumah pakai tudung. Atas pakaian cara orang Islam. Orang kafir pakai cara kafir. Tapi kalau tanya akidah, siap bagi kad hari raya ke? Deepawali, dia bagi kad Deepawali. Hari raya, hak Deepawali ni bagi kad raya ke orang Islam. Kalau dululah zaman saya bagi kad. Lah ni, ada SMS, dihantar lagi. Selamat Deepawali. Selamat Christmas. Macam-macam lah dia buat ucapan tu. Nak sebut apa? Walaupun dia Islam, tapi pasal dia tak faham kita duk bicara ni, bab paling asas dalam bab agama kita, bab ketuhanan, dan Tuhan kita nak faham ni tentang Allah, dan nak iktiraf Allah adalah Tuhan sebenar, lain pada Allah Ta'ala tak betul. Maksudnya orang Islam kita berapa orang saja yang dapat fahaman ni. Bayang apa faham elok apa kita nak sebut ni. Jangan kata orang luar, budak pondok pun kalau tanya betul-betul yang balik ni tengok budak-budak yang alim tu yang tak mahu mengaji tu. Hangpa tanya dia tengok. Tuhan siapa? Allah. Apa maksud beragama dengan Allah Taala?
La ilaha illallah tu apa dia? Kalau hampa boleh kutip satu-satu macam saya sebut tadi. La ilaha tu berhala Tuhan tak? Sepatutnya kena kata macam mana? Berhala ni tak masuk senarai Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia disangka sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Dia patung. Dia bukan Tuhan. Pasal berhala bukan Tuhan. Sepatutnya jawab gitu. Kalau hampa faham saya sebut apa tadi, yang la ilaha illallah, cerdik pula. Hampa boleh apply dalam bab lain. Hampa boleh claim buat tu. Bila tanya dia tak boleh jawab. Itulah hampa tak mahu ngaji. Nampak macam pandai. Tapi ngaji 10 tingkat. Bodoh 40 tingkat. Buah fikir ayat itu. Baik. Macam mana pun. Asal kita nak faham tadi. Apa dia? Wajib i'tiqad Allah Ta'ala lah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Okey. Siap. Baik. Dah kata dia Tuhan sebenar. Tak dapat tidak mesti ada ciri dan sifat dia yang mesti kita iktiraf dan akui ke Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Itu maksud kita kata Allah, beriman dengan Allah Ta'ala, apa lagi, percaya dengan Allah Ta'ala, tasdik dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dia satulah Tuhan yang sebenar, selain pada Allah Ta'ala adalah palsu. Yang mesti wajib, yang mesti baginya, bagi Allah Ta'ala, tiap-tiap sifat kesempurnaan. Dah kata dia Tuhan. Tuhan ni, sekali lalu dengan bahasa kita, dia mesti sempurna ke lekeh? Mesti sempurna. Tuhan kalau lekeh, tak jadi Tuhan lah weh. Tuhan mesti, kalau bahasa Inggeris dia, perfect. Sempurna. Antara sempurna tu, kalau dengan bahasa lain, dah sempurna, tidak akan ada apa-apa sifat kurang. Satu mesti i'tiqad Allah Ta'ala ni, dia satu-satunya Tuhan sebenar. Lagi, mesti ada pada dia segala sifat kesempurnaan. Mesti. Pasal kita i'tiqad Allah Ta'ala ni bukan i'tiqad bodoh-bodoh tak. Bukan hanya kata Allah Ta'ala Tuhan, lepas tu biar itu. Tak. Mesti dengan kita faham bahawasanya dia, nama dia Allah, dialah satu-satunya Tuhan yang betul, lain pada dia adalah palsu, dan mesti pada dia segala sifat kesempurnaan, dan takkan ada pada dia sifat kekurangan. Dan kalau tanya sikit, sifat kesempurnaan tu banyak mana? Dah nama sempurna. Atau dia guna bahasa macam ni. Tiada terhingga sifat kesempurnaan dia. Kalau kita manusia, kalau sifat kesempurnaan, dia ni sempurna, dia ni bagus. Kita hanya boleh bagus dan sempurna dalam beberapa bab. Kalau sebut pun banyak, masih boleh dihinggakan berapa angka. Tapi kalau ke Allah Ta'ala, kalau nisbah nak sebut lah, berapakah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala? Mesti wajib berpegang ini. Apa dia? Tiada siapa boleh menghitung, menghinggakan berapa sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dengan pastinya, berapa angka tu, tak ada siapa boleh sebut. Yang hanya mengetahui angka itu hanya Allah Ta'ala. Tiada kenal berapa sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala dengan angka. Berapa nak boleh dilihatkan. Tiada siapa yang tahu melainkan hanya Allah. Jadi kalau gitu, apa kita nak sebut dengan bahasa? Mestilah ada pada dia sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Itu tentang sifat kesempurnaan. Dan kata dia, tiada boleh habis bilang-bilangannya. Kalau nisbah kita, kita takkan boleh tak hitung dan nak bilang berapa sifat kesempurnaannya. Okey, wajib i'tiqad itu ke Allah Ta'ala. Jadi mestilah dia Tuhan sebenar, dan mesti ada pada dia segala sifat kesempurnaan, dan sifat kesempurnaan dia tiada siapa yang boleh menghinggakan berapa angka dah. Tu. Dan bila kata dia Tuhan, mestilah mustahil pula atasnya atau Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Jadi mestilah dia sempurna dan tidak akan ada apa-apa nama sifat kurang. Dan sifat kurang ni banyak mana pula. Begitu juga prinsip dah. Dia takkan ada sifat kurang, apa-apa saja nama sifat tu nama kurang dalam bab ketuhanan. Hak tu adalah mustahil ke Allah Ta'ala, dan tentulah juga macam mana sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Mana boleh nak hitung berapa sifat kesempurnaan dia. Di sebaliknya tu mestilah sifat kekurangan. Sifat kekurangan pun juga dengan ayat begini yang tiada boleh habis bilang-bilangannya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Jadi lawan dia sifat yang kekurangan pun kalau nak bilang berapa sifat kurang,
Tak boleh nak bilang banyak mana yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala itu. Okey. Kalau gitu dengan bahasa lain nak sebut macam mana? Ringkas dalam ayat tu. Wajib i'tiqad Allah lah satu-satunya Tuhan sebenar. Mesti pada dia ada sifat kesempurnaan. Dan tidak akan ada apa-apa sifat kekurangan yang tidak dapat kita nak menghinggakan berapakah angkanya. Macam tu. Siap. Wajib pegang itu. Kita punya kaedah umum i'tiqad kepada Allah Ta'ala mesti macam tu. Satu kalau tanya, Allah Ta'ala ada ilmu tak? Kalau tak ada ilmu, siapa? Kalau tak ada ilmu, jahil. Jahil okey tak? Jangan kata Tuhan jahil, orang jahil pun kita tak suka. Apatah lagi Tuhan jahil, kelakar. Kita hidup tak? Kalau tak hidup, jadi apa? Mati. Tuhan mati tak? Yang buat kelakar. Kita mati pun lagi. Apatah lagi Tuhan mati. Tuhan mati, Tuhan nak apa? Mati. Subhanallah. Tak layak pada orang Ta'ala mati. Tak layak pada dia jahil. Tu tak layak, tu tak layak. Itu bila tak layak, tu jahil, apa yang layak? Tentulah ilmu. Bila tak layak, itu ialah mati. Tentulah layak pada dia, yang mesti ada pada dia. Apa dia? Hidup. Tu. Tu kalau nak macam mana pun, yang tu yang boleh bilang. Yang kita boleh sebut. Yang tu yang nanti yang kita nak kena belajar. Berapa kurang-kurang dia akan sebut nanti. Tapi setidak-tidaknya mesti berpegang dengan secara umum. Apa dia? Mestilah Allah ni dia sempurna. Tidak akan ada apa-apa sifat kekurangan. Baik, di atas CP tu dulu tengok. Cerdik tak cerdik dah nilai. Kalau ada anak, kalau Allah ada isteri, okey tak? Tak okey? Bagi hujah sikit boleh? Panggil ayah ke ni. Pasal apa orang Ta'ala tak boleh ada isteri? Orang Ta'ala kuasa ayah. Kuasa. Betul? Okey, bagus. Bagus. Akidah dia cantik. Dia kata Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala boleh tak buat bini seorang tu dia? Tak boleh. Itu tak kuasa. Garu kepala. Dia kuasa kan? Boleh tak dia buat bini seorang? Comel. Layak dengan dia lah dari Tuhan. Okey tak? Mustahil. Pasal apa mustahil? Hak ni yang nak kena cerdik Hak ni yang kena mengaji sampai siapa ada kepala otak bengong macam ni. Kita tak pakai ayat Quran tak apa, sepak bodoh gitu kan. Sepak tu main pakai kederat kan. Bagi hujah lah maksudnya sepak tu. Kata macam mana? Tengok saya sebut. Isteri ni dia adalah pasangan bagi suami, betul tak? Suami tak ada isteri okey tak? Tak sempurna. Orang lelaki tak ada bini leceh. Bini tak ada tok lelaki, bini tak ada lelaki. Orang perempuan tak ada suami leceh. Pasal apa? Pasal tak sempurna. Orang lelaki perlukan orang perempuan perlukan orang lelaki. Okey, faham tak? Faham tak tu? Kalau Allah Ta'ala ni lelaki, dia kalau kata dia perlu isteri, berarti dia lelaki. Dia akan berhajat pada perempuan. Lelaki tak? Lelaki Untuk soal sikit tak? Untuk kalau dia buat isteri seorang macam mana? Mustahil. Tak layak orang dia. Pasal apa tak layak? Berarti dia kurang. Dia berhajat pada isteri untuk dia sempurnakan diri dia. Walaupun disebah dia buat, dia boleh buat. Tapi bila dia buat tu adalah isteri, berarti dia perlukan isteri. Berarti dia ambil manfaat pada satu. Subhanallah. Subhanallah. Di atas kita dah tolak kata mustahil ada isteri pada Allah Ta'ala. Bagus dah i'tikad tu. Tapi kita belajar akidah ni, dia sampai berhujah. Boleh fikir dengan waras. Quran memang ada dalam Quran. Kalau tak ada Quran sekalipun, dia mesti sampai istilahnya boleh dita'akul, boleh diterima munasabah dengan akal. Ada cara, ada metodologi berfikir untuk menolak pahaman kata orang Ta'ala bertuhan ni. Kalau orang kafir pun, kalau kita nak dakwah di Islam, dia kata Tuhan pun ada isteri juga. Kalau kita pun tak ada isteri, pening. Dia kata itu Tuhan pun kalau tak ada isteri, dia pun pening juga. Okey tak? Kalau dia kata itu, dia pun pening. Pasal apa? Pasal dia i'tikad Tuhan sama macam dia. Tuhan perlu isteri. Tuhan perlu isteri, Tuhan tak? Kalau Tuhan perlu isteri, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Pasal apa?
Pasal Tuhan ada isteri berarti dia tak sempurna. Sempurnanya Tuhan ialah dengan dia tak hajat pada satu. Mesti Tuhan mesti dia sempurna. Dan antara sempurna dia apa? Dia takkan berhajat dengan sesuatu. Kalau berhajat pada sesuatu, berarti dia tak sempurna. Jadi kalau dia buat isteri, berarti dia hajat kepada sesuatu nak sempurnakan diri dia. Berarti dia tak sempurna. Mustahil ada isteri pada Allah Ta'ala. Kalau mustahil isteri, soal, mustahil tak anak? Apa maksud mustahil anak? Maksudnya mustahil akan ada sesuatu keluar pada dia. Sama ada dia sendiri yang keluar anak, ataupun dengan sebab dia keluar anak, mustahil. Pasal apa? Anak adalah juga, kalau nisbah bab ketuhanan, jadi kurang. Pasal anak, kalau nisbah kita tak ada anak, maksudnya kurang. Kalau Tuhan ada anak, tak, mustahil. Satu, tak sama ciri kesempurnaan bab ketuhanan dengan ciri kesempurnaan bab makhluk. Nak syarah tu agak panjang. Cuma saya nak sebut tentang kata mustahil pada Allah Ta'ala yang kita memang kena belajar elok-elok, mesti faham dengan pahaman yang sangat mantap, pahaman yang tak selayaknya ke Allah Ta'ala tu satu hal, dan pastikan kita boleh faham, tolak dengan berdalil dan hujah. Kau tanya sekali lagi boleh jawab Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa. Boleh ada buat bini seorang untuk dia? Mustahil. Pasal apa? Mustahil lah kan dia kuasa. Macam mana nak jawab tu? Dengar nak jawab macam ni. Nak jawab dia kata macam ni. Seandainya dia membuat isteri, berarti dia kurang. Kerana dia perlukan isteri untuk menyempurnakan dirinya. Setiap yang berhajat kepada sesuatu untuk menyempurnakan dirinya adalah kurang. Sedangkan sifat kurang adalah mustahil dalam bab ketuhanan. Mustahil Allah Ta'ala kurang. Maka mustahillah isteri pada Allah Ta'ala. Nak susun ayat tu susah sikit. Takat cakap, kata Allah Ta'ala kuasa tak? Kuasa. Ada isteri ya Allah Ta'ala? Tak. Pasal apa? Mustahil. Itu boleh jawab. Pasal apa mustahil? Tu tak tahu dia. Tu lah cakap. Tu kena cerdik. Tu lah yang hampa kena mengaji bagi kuat sikit. Dan cara berhujah tu tak, kalau saya cakap sampel tu saya boleh sebut kan. Tapi nak ajar bagi hampa boleh nampak cara berfikir satu. Kenapa kena berfikir? Pasal Nabi Rasul dia ajar kat kita, ajar agama Islam ni dia tak ajar buta-buta. Dengar elok ayat tu. Bahkan dia ajar semuanya dengan berfikir. Sikit kalau saya sebut ke bab Rasul sikit. Nak kata Nabi Rasul ajar kita agama yang khususnya bila zaman sahabatlah yang jumpa Rasulullah kan. Begitu juga zaman-zaman Nabi Rasul sebelum dia, umat-umat yang bertemu Nabi Rasul ni. Tengok sikit nak tanya gini. Nabi Rasul ni Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, hantar saja-saja ke ada bukti? Faham soalan? Nabi Rasul Allah Ta'ala hantar ni, hantar saja-saja ke hantar ada bukti dan dalil? Faham soalan? Kenapa tidur ke ni? Hoi. Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ni, hantar saja-saja ke ada bukti dalil kata dia ni Nabi Rasul? Faham soalan? Jawab. A, B. B. Jadi ada bukti itu ya? Apa bukti Nabi dan Rasul ni ialah Nabi Rasul? Dia mesti ada satu perkataan yang hampa kena jawab betul tu. Apa dia? Allah Ta'ala bagi apa kat Nabi Rasul untuk buktikan dia adalah Nabi Rasul? Kalau tak, siapa nak percaya? Dia bagi apa? Mukjizat. Mukjizat ni lah dipanggil dalil. Dalil itu suruh buat apa? Suruh fikir. Bunyi kedah ke. Bunyi perkelah hulu nah, duk perkelah hulu. Syarah bunyi perkelah hulu katanya. Allah Ta'ala bagi mukjizat ke Rasulullah, suruh mu fikir. Fikir apa? Rasulullah ada ketika orang kafir minta belah bulan. Ada? Siapa boleh belah bulan? Hui. Bukan kederak kita nak belah bulan weh. Nak belah buah nyur pun kalau pakai tangan, batas tangan. Tambah nak belah bulan bukan dia.
Tapi kat Rasulullah terbelah tak? Apa faham? Fikir. Dia mengaku dia Nabi Rasul. Pula tu, dia boleh tunjukkan benda yang pelik dan luar biasa, yang memang yang ni adalah di luar keupayaan manusia. Hatta ahli sihir sekalipun takkan boleh buat ya. Menunjukkan bahawasanya Tuhan semesta alam ni, Allah SWT sokong dia dan buktikan bahawasanya benar apa yang dia cakap. Percayalah hampa kat dia, pasal dia memang benar adalah utusan aku. Satu, Allah Ta'ala bagi mujizat kat Rasul. Semua Nabi Rasul semua ada mujizat. Nabi Soleh mujizat apa? Keluar unta. Keluar unta daripada mana? Batu boleh keluar unta. Ahli sihir pun tak boleh buat keluar unta kot batu. Keluar burung merpati kot topi, ahli sihir boleh buat. Tapi batu keluar unta, unta pula, unta hidup, unta pula besar, unta pula boleh beranak. Ahli sihir tak boleh buat tu. Takat buat unta bodoh, mampu hilang. Tu dia boleh buat. Dia bagi nampak, buat silap mata tu boleh buat. Tapi unta hidup, besar, lepas tu boleh beranak. Ada susu, sekampung boleh minum susu dah. Tu dia tak boleh buat. Kalau orang berakal, dia akan fikir, benar apa yang dibuat oleh Nabi Soleh ni. Dan dia kata dia Rasul ni benar pasal bersama dengan dia ada perkara luar biasa. Dan mestilah Allah, Tuhan semesta alam, yang buat alam, yang buat kita, yang hantar Nabi, yang buat benda pelik ni kat Nabi Soleh ni. Kita contohkan Nabi Soleh tu pasal cerita unta tu, yang menunjukkan bahawasanya benar dakwaan dia, bahawasanya dia Rasul, dan tentulah benar apa yang dia kata Tuhan sebenar ialah Allah Ta'ala. Itu nisbah surah fikir. Kalau kita pun, kita dah dengar cerita tu lama, kita beriman dah. Sikit soal. Ada orang tak beriman zaman tu? Ada. Dia orang buat apa kat unta Nabi Soleh? Dia bunuh unta tu. Dia bila bunuh ada ancaman. Ada. Apa ancaman dia? Mana ya Quran Allahumma salli ala. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Itu dalam surah Duha. Surah Duha. Surah Wasyams. Wasyamsi wa duhaha. Rasulullah, Nabi Soleh kata apa? Naqatallahi wa suqiyaha. Jaga unta Allah Ta'ala dan jaga tempat minum dia. Jangan kacau. Dia buat apa? Fa'aqaruha. Macam dalam Al-Quran tu. Naqatallahi wa suqiyaha. Fakazzabu fa'aqaruha. Dia tak percaya dengan Nabi Soleh. Tu dia buat apa? Fakazzabu fa'aqaruha. Sembelih unta. Dia bunuh unta. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Allah Ta'ala hancurkan penduduk kampung tu. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Soleh, pasal selepas dia orang bunuh, buat apa? Dia pesta makan daging unta yang dia orang bunuh tu. Allah Ta'ala bagi ancam 3 hari. Hari pertama dia orang makan, muka dia bertukar jadi kuning. Muka, kulit, badan semua jadi kuning. Siapa yang makan dan bunuh, yang terlibat dalam tak beriman dengan Nabi Soleh, habis semua bertukar. Tukar kuning semua. Hari ketiga, hari kedua jadi merah. Hari ketiga jadi hitam. Hitam habis macam kelim peria. Hari ketiga Allah Ta'ala perintahkan Nabi Soleh keluar daripada kampung. Siapa yang beriman keluar. Apa Allah Ta'ala buat? Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Allah Ta'ala perintahkan Nabi lah, malaikat Jibril pekikkan malaikat. Pekikkan malaikat, malaikat menjerit. Macam mana seorang malaikat? Tak tahu leh. Tapi jerit malaikat macam mana? Jerit malaikat, saya nak sebut tak jerit tu. Hamba bisa tengok ada orang menjerit tapi pecah serbin. Tak? Pecah serbin. Tak? Ada kan? Ada tengok cerita kungfu lah. Dia boleh jerit. Untuk orang semua mampu ya tak? Ada?
Elan dekodin pun ada kan. Sagi dia makan dekodin. Wah, mampus semua dah. Nak cerita apa? Itu cerita kartun. Elan dekodin bagi suara elok. Ni suara siapa? Hangpa biasa dengar kilat. Hangpa kita tutup telinga takut bunyi